Okey, kita mulai. So kita tengok tajuk 7, geometry coordinate. Okey, soalan 1, cikgu bagi PQR. Cikgu kata dia adalah segaris. Lepas tu cikgu bagi nisbah. Okey, so buat soalan ini eloknya awak lukis dulu supaya awak tak salah tau. Sebab kalau titik tengah dia kurang masalah, siapa ialah titik pertama, siapa ialah titik kedua. Tapi kalau soalan bagi nisbah punya, kita label kita nampak jelas ya. So sesuka hatilah, kamu tak payah risau juga cikgu macam mana garis itu condong atas ke condong bawah. Janji awak buat segaris. Kalau ayat macam ini kita akan ikut saja. Okey, PQR adalah segaris. Okey, dia bagi kita PQR. Kita ikut susunan macam ini saja. Okey, yang ini negatif 5U, ini 3 negatif 2, ini 79, nisbah MN. So bila dia sudah bagi MN macam ini, eloknya kita jangan kacau lah. So kalau ini sudah M, ini titik pertama lah. Okey, ini titik kedua. So macam mana awak nak hafal rumus ini terpulang kepada awak. Tapi awak kena hafal sebab exam rumus ini tidak dipekarkan. Okay, semasa cikgu mengajar awak ini, cikgu tak tahu rumus ini tak dipekarkan. So cikgu ada ajar kamu masuk ikut rumus yang ada je kan. Saya rasa cikgu tak ajar awak cara hafal. Cikgu ada ajar awak cara hafal. Okay. So, tapi sekarang awak kena hafal lah sebab senarai rumus tak ada. Sebab dulu cikgu tak tahu dia tak ada. So kamu akan dapati macam ni nilai yang awak tulis ini, dia mesti dalam keadaan cross. Kalau kamu tengok yang sini dia mesti pergi ke sebelah sini. Kalau kamu tengok untuk koordinat S, so cikgu akan ambil N dengan negatif 5, betul? Untuk koordinat Y, untuk koordinat S yang satu lagi cikgu akan ambil M dengan 7. So betul lah. Okey, lepas tu bila untuk koordinat Y, cikgu akan N dengan 4, dengan U, kemudian M dengan 9. Okey, betul lah. Okay, so betul. Ania kalau boleh penulisan yang betul ada kurungan lah ya sebab dia koordinat tapi tak ada masalah. Okey, so ringkaskan betul. So daripada okey, so yang ini ialah kamu gunakan koordinat X punya kan. Okey, negatif 5N tanpa 7M sama dengan 3M tanpa 3N. Okey, betul. Okey, lepas tu awak pergi ringkaskan. Okey, awak ringkaskan. Okey, so kita sebab soalan tanya apakah nisbah MN. So bila cikgu tanya apakah nisbah MM, maksudnya benda ini ada kaitan dengan bahagi. Ada kaitan dengan bahagi. Kalau kita tahu M bahagi N ialah berapa, automatik kita tahulah nisbah MM berapa. So kawan kamu kita tak pergi selesaikan nilai N dan M. Kita nak tahu nisbah je So kawan kamu pun pergi buat, okey dia dapat N per M. Tak ada masalah lah, understood lah. Okay, understood lah. Sebab cikgu sudah pernah beritahu kamu juga kan. Kalau sebelah kiri satu pecahan, sebelah kanan satu pecahan, maka kita boleh terbalik tulis. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. So dengan ini kawan kamu dapatlah nisbah dia ialah 21. Okey, betul. Okey, jawapan ini betul, 21. Okey, lepas itu, so bila nak tanya apakah nilai U itu, kita masukkanlah, masukkan formula dalam ini saja. So, 2, okey. So, okey, 2, okey, 2, 9, 1 U. Okey, so masukkan saja. So, masukkan saja. Lepas tu awak dapatlah jawapan negatif 24. Betul lah. Okey. So kita tulis macam ini cukup tak payah tulis dalam bentuk koordinat sebab soalan memang tanya apakah nilai U. Bukan tanya awak apakah koordinat P. So betul lah Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan 2. Kalau ada apa-apa potong cikgu saya tanya aja Okey, soalan 2. Raja menunjukkan garis lurus BPC. Okey, lepas tu BPC. Lepas itu cikgu bagi nisbah BP ialah 3. Okey, kawan-kawan saya tulis 3. PC ialah 2.
Dia tanya apakah koordinat C. So sekali lagi kita pakai rumus ini. Tapi macam cikgu cakap dia, rumus ini tidak dipekarkan dalam exam. So sama ada awak hafal bulat-bulat macam ini ataupun awak boleh macam cikgu cakap. Kalau kamu tengok yang pertama ini, dia mesti kalau awak ambil ini, titik mesti pergi sebelah sana. Kita kata cross, ada pangkal di situ. Kalau ambil ini, yang 3 punya, dia mesti ke sebelah sini. So itu yang 2 dengan, cikgu last sikit. So kita dapat 2 dengan negatif 3 untuk koordinat X. 2 dengan negatif 3, 3 kepada X dia lah, S untuk titik C. So kalau koordinat Y pun samalah, 2 dengan 1, 3 dengan Y. So dapat persamaan ini, ringkaskan. Erti ringkas. Tak erti sebenarnya boleh terus tulis saja. Ini sama dengan ini So erti ringkaskan, kita ringkaskanlah koordinat S dan koordinat Y. Awak selesaikan, dapat jawapan 7 dan 6. Sekejap, cikgu cek jawapan kejap. 7 dan 6, betul? Tapi kalau awak setakat tulis macam ini, tidak dapat markah penuh sebab soalan tanya apakah koordinat C. Apakah koordinat C? So mesti tulis dalam bentuk kurungan dan ini. Kalau setakat ini, kalau sampai sini saja tidak dapat markah jawapan. Boleh So sentiasa berhati-hati. Khasnya soalan kalau minta koordinat, jangan sudah cari tapi tak tulis dalam bentuk koordinat. Lepas tu cikgu tanya apakah luas. So rumus untuk luas pun untuk kamu punya sukatan tidak ada, kamu punya senarai rumus tak ada. Itu pun satu rumus yang awak kena hafal sendiri. Satu rumus yang awak hafal sendiri. So macam cikgu pernah ajarlah, cikgu galakkan awak hafal dengan cara ini So setengah modulus, so susun. So kamu susun 09, 3, negatif 1, 7, 6, 09. Boleh ikut jam, boleh lawan jam. Tapi jika awak ingat, lebih senang ialah lawan jam. Kenapa lebih senang dalam lawan jam? Ialah sebab bila awak buat benda ini awak kira jawapan dia mesti positif. Modulus masih dia lah. Tapi kalau awak buat ikut jam pun tak ada masalah sebab bila awak buat ikut jam paling banyak sini keluar negatif 65. So bila negatif 65 awak modulus sama saja jawapan dia. Sama saja jawapan dia. Jangan lupa titik pertama kena ulang sekali lagi di belakang So kamu kira 18, 63, negatif 27, 7, kemudian awak tolak. Boleh. So dapat jawapan 32.5. Maka akan diberi bila sini betul tak? Kalau setakat awak beli atas ini tidak ada markah lagi. Kena sampai bawah itu. So pastikan bila awak nak darat benda. Macam kawan ini dia buat cepat. Okeylah kalau boleh. Kalau tak boleh main tulislah. 0 kali 1 tambah negatif 3 kali 6 tambah 7 kali 9. Kemudian yang untuk ini pula tulis 9 kali negatif 3. 1 kali 7, 6 kali 0. Tulislah. Tapi kalau awak boleh buat cepat pun boleh buat cepat tapi pastikan tak salah. Pastikan tak salah. So kamu dapat jawapan 32.5. Kejap, cikgu cari jawapan. Betul? So lepas tu kita pergi kepada soalan 3. Kejap. Mana ni? Soalan 3 panjang. Kita pergi kepada soalan 3. Diberi 2 titik. Cikgu bagi 2 titik. Lepas tu cikgu kata pembahagi 2 sama serenjam bagi GH ini menyilang. So untuk memudahkan kamu faham maksudnya macam ini. Katakan sekarang kita ada G iaitu 10 kosong dan kita ada H kosong negatif 4. Kita ada satu garis GH. Mungkin kata cikgu macam mana ini 10 kosong di sini, kosong negatif 4, sepatutnya H di sini kan sebab H kosong. Inilah karang graf. Cikgu nak dapat gambaran aja.
Dan cikgu punya kebiasaan, cikgu suka buat garis condong ke atas. Itu yang cikgu label macam ini. Lakaran graf tak apa tapi kalau awak nak lakar betul-betul pun okey lah, tapi sepakat faham aja. So pembahagi dua sama serenjang, kalau kamu masih ingat, pembahagi dua sama serenjang ialah satu garis yang melalui titik tengah dan berserenjang. So garis hitam inilah baru dipanggil sebagai pembahagi dua sama serenjang. Okey, lepas itu cikgu kata garis ini menyilam pasi-pasi di Q dan A. Okey, kalau macam ini cikgu rasa lebih baik cikgu lakar yang lebih tepat punya sikit supaya awak senang faham kerja. Sorry cikgu terpaksa potong. Cikgu lukis lebih tepat punya. So okey, katakan cikgu sediakan, cikgu sediakan pasi X, pasi Y. Sebab nak dapat gambaran yang jelas ya. Okey, G ialah 10, 0. So mungkin cikgu boleh letak sini lah ya. 10, 0 iaitu G. Lepas tu Y ialah 0, -4. H ialah 0, -4. H ialah 0, -4. So ini ialah garis asal garis GH. Lepas tu pembahagi dua sama serenjang adalah satu garis melalui titik tengah. Okay. Dan berserenjang. So garis merah inilah, kali ini jadi merah pula. Dia ialah pembahagi dua sama serenjang. Lepas tu dia kata garis ini silam pasi-pasi di Q dan A. Maksudnya tempat ini. Tempat ini, satu ialah Q, satu adalah A. Tapi soalan ini, dia tidak terangkan mana satu Q, mana satu A. Hanya tahu satu Q, satu A. Sebab dia tak cakap pasi mana satu dulu. So kalau soalan ini tidak tanya kita mana satu, apalah kita buat anggapan saja. Ini ialah Q, ini ialah A. Dia tak ada efek apa-apa kepada kita lah. Kalau saya berkata, cikgu saya nak Q bawah, A atas, boleh tak? Tak ada masalah. Okay, so soalan tanya, apakah persamaan QA? So sebenarnya dia tengah tanya awak, apakah persamaan garis lurus ini? So garis lurus apa yang awak tahu, dia melalui titik tengah dan dia berserenjang. So itu sebabnya kawan kamu cari titik tengah. Lepas tu dia cari kecerunan garis hitam. Ini ialah garis hitam. Ini ialah garis GH garis hitam. Tu garis ini ya. So dia pun ambil So macam ini dia pakai Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1 pun tak ada masalah Tapi kalau siapa nak gunakan negatif pindasan Y bagi pindasan S pun boleh. Jawapan dia juga 2/5. Tapi kita bukan nak garis ini, kita nak garis warna merah. Kita nak garis QA. Di mana dia berserenjang punya. So kawan kamu gunakanlah sifat berserenjang M1, M2. M1, M2 sama dengan negatif 1. Dia dapatlah kecerunan dia. So untuk garis lurus ini kita tahu dia melalui titik ini dan dia berkecerunan macam ini. Nak bentuk persamaan, kawan kamu pilih rumus yang sesuai untuk keadaan ini. Tapi kalau siapa nak pakai kaedah matematik pun boleh Mula-mula tapak kecerunan, lepas tu tapak pindasan Y, lepas tu masuk ke dalam persamaan. Boleh, jawapan serupa je, tak payah risau walaupun langkah-langkah dia berbeza So cikgu tengok kejap. So betul lah. So boleh masuk ke dalam rumus dengan betul, tapak markah. Kemudian boleh ringkas dengan betul, tapak markah. Kejap, cikgu tengok jawapan. Okay. So awak nak bagi saya jawapan macam ini pun boleh. Ataupun ada orang mungkin di sini dia pergi buat Y sama dengan negatif 5/2S tambah 25/2 tolak 2. So dia kata Y sama dengan negatif 5/2S tambah 21/2. Ini pun boleh, dua-dua ini boleh. Sebab soalan hanya minta kita bentukkan persamaan. Dia tak kata dia dalam bentuk kecerunan ke, bentuk am ke. So tak kisah, janji sudah diringkaskan. So awak nak bagi jawapan dalam bentuk ini pun boleh, nak bagi ini pun boleh. Dua-dua diterima. Okay, soalan B. Cikgu tanya luas. So sama je lah So kita ambil saja, kita perlu cari dululah apakah Q dan A kita. Kawan kamu pakai QA terbalik dengan cikgu. Cikgu ikut kawan kamu. Cikgu ikut kawan kamu. Kawan kamu label Q di bawah, A di atas. Tapi tak ada masalah.
Q di bawah, R di atas. So maksudnya kalau kamu tengok satu ialah pintasan X, satu ialah pintasan Y. So untuk ini sebenarnya kita terus tahulah ialah pintasan Y. Kalau saya ambil sebelah sini punya lah. Okey, pintasan X ialah 21/5. Oh, okey. Kawan-kawan ada cari di bawah. So, dia pergi carilah. Untuk cari pintasan S, kita gantikan Y kosong. So, dia dapat 21/5. Dia dapatlah ini. Sorry. So, dia dapatlah ini. So, kita ada 3 titik ini. Nak cari luas. Sorry ya, cikgu terpaksa. Okey, cikgu bawa turun kejap. Ini O, ini Q, 21/5 kosong. Yang ini 0.21/2. So apa yang kawan kamu buat? So dia gunakan rumus. Okay. So rumus untuk luas segitiga macam tadilah, setengah, titik pertama, kedua, ketiga, ulang titik satu balik. So kawan kamu dia pun cepat, darab kosong akan jadi kosong, semua kosong. Kemudian ini kosong, ini saja ada benda. So dia darab dapat benda ini. Dan cara kawan kamu ambil, dia ambil titik ini sebagai titik pertama, ini sebagai titik kedua, ini sebagai titik ketiga, dia pun lawan jam. 021. Oh, sorry, cikgu salah tengok. Dia ambil 21, cikgu salah tengok. Okey, dia ambil ini yang sebagai titik satu. Okay. Dia ambil ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. So kalau kamu tengok cara dia ambil ialah ikut jam. Itu sebenarnya dikira dapat negatif. Tapi tak ada masalah sebab nanti modulus dapat positif balik. Okay. So kamu dapat jawapan 22.05. Okay, betul Tak ada kesalahan apa-apa. Hanya cikgu nak buka minda kamu sekejap. Cuba tengok segitiga ini. Segitiga ini. Okay, kejap. Siapa yang buat soalan ini? Ini tulisan Daniel ke tulisan Wadina? Tulisan Daniel. Okey, Daniel. Okey, Daniel ada? Daniel ada? Daniel kan? Ada? Okey, tak apa. Wadina, cuba tengok gambar raja ini. Dia ialah segitiga apa? Ada nama khas kan? Segitiga bersudut tegak. Sebab kalau kamu tengok P di atas spasi Y, Q di atas spasi S, otomatis sini ialah 90 darjah. So soalan ini kalau kamu nampak shortcut dia, shortcut. Maksudnya awak sebenarnya tak payah pakai rumus yang kita belajar dalam tajuk ini pun boleh. Gunakan saja setengah kali tapak kali tinggi. Tapak kamu berapa? Berapa ini? Adina? Boleh? Tak nampak? Okay, cuba besarkan sikit lagi. Nampak ke? Okey, paling besar je. Kejap. Okey, boleh. Berapa ini? Berapa tapak 21/5. 21/5. Berapa tinggi dia? 21/2. 21/2. So awak sebenarnya, sorry ya, cikgu kecil balik ya. Tak ada tempat untuk cikgu tulis. Okey. Mana? Okey. So kita pun boleh setengah kali tapak kali tinggi. Di mana kalau awak kira, awak pun akan dapat jawapan 22.05. Awak pun akan dapat jawapan 22.05. Khas untuk soalan ini sebab secara kebetulan dia ialah segitiga bersudut dekat. Di mana kita boleh tapak dan tinggi dia dengan senang. Okey, kalau macam soalan tadi, soalan apa tadi? Soalan 2 Okey. Kalau macam soalan 2 tadi, kalau soalan ini tak sesuai lah. Soalan ini tak sesuai
Sebab kita tak pasti adakah dia bersudut dekat ataupun tidak. Ini kita tak pasti. So kamu hanya boleh pakai shortcut ini kalau awak sangat pasti dia adalah bersudut dekat. Okay? Kalau tak pasti tak payah. Buat sajalah pakai rumus yang ada ini, awak boleh dapat jawapan. Macam ini kan, dia tak nampak itu ialah bersudut dekat. Dia pakai saja cara yang kita belajar dalam geometri koordinat, dia masih dapat jawapan yang sama. Hanya dari segi masa yang digunakan lah. Boleh ya? So ini cikgu pakai awak tengok sebenarnya boleh. Sebab dia bersudut dekat ya. Okey. Lepas tu kita pergi kepada soalan 4. Okey, Raja menunjukkan 3 garis lurus PQ, QS, SR dengan keadaan EFGH adalah pemalah. Mana EFGH? Okey. Lepas itu saya cikgu tanya E dalam sebutan G. Kita lebih baik kita lukis gambar. Lukis gambar aja dulu senang kita terangkan. Okey, so kalau kamu tengok ini dia. Ini X, ini Y. Okey, kalau kamu tengok dalam ini kita ada 2 garis selari. Ini dengan ini. So nanti kamu kena tahu 2 garis ini kita ada sifat kecerunan dia sama M ini ada nama tak? Okey, MPQ ini akan sama dengan MRS ini. Okey, MPQ akan sama dengan MRS. Bila nak pakai tak tahulah, tapi awak kena alert kepada dia. Lepas tu kita ada satu garis lagi sambung di sini. Kita ada satu garis sambung di sini. Ini tempat Q, ini tempat S. Di sini dia tak kata perserenjang, kita jangan buat keputusan dia perserenjang Okey, lepas itu garis ini cikgu bagi S per F tambah Y per G sama dengan 1. So sebenarnya awak sudah boleh nampak dia di sini. Nombor di bawah dia ialah pindasan S. Nombor di bawah Y ialah pindasan Y. So automatik awak akan tahu ini sebenarnya lah tempat F. Nilai ini nilai ini ialah F, nilai ini ialah G. Sebab dia ialah pindasan X dan pindasan Y. Okay. Kalau kamu tak tahu boleh cari juga, tapi panjang sikit cerita dia lah. Okey, soalan cikgu nak E dalam sebutan G. So apa E di mana? Okey, sorry, cikgu belum. Okey. So sini satu lagi maklumat. Sini ialah EY sama dengan 2X tolak 8. Okey, sekarang soalan A nak kaitkan E dengan G. So kalau kamu tengok E di sini, G di sini. Okey, so kamu kena fikirkan apa hubungan antara mereka lah. Okey, cikgu tengok kawan kamu buat apa So kawan kamu buat E kosong negatif 8. Ada nombor mana dapat negatif 8? Oh, okey. Ya, okey. So kawan kamu nampak di sini sebab cikgu bagi E. Kawan kamu gantikan masuk X kosong, Y negatif. Nabila? Maksud awak titik S ini ialah negatif 8 ke? Tapi kamu jangan lupa bentuk ini belum dalam bentuk Y sama dengan kan? Persamaan ini dalam keadaan EY sama dengan 2X tolak 8. Kita tak boleh baca pindasan Y lagi kalau dia dalam keadaan Y. Mana? Yang ini bukan Y sama dengan. So sama ada 2 cara. Satu ialah awak ubah kepada Y dulu. So kita akan dapat 2X per E tolak 8 per E. Di mana pindasan Y awak ialah tolak 8 per E. Satu lagi cara yang kita boleh buat ialah gantikan X sama dengan kosong. So awak akan dapat EY sama dengan 2 kosong tolak 8. So kalau awak ringkaskan pun awak akan dapat EY sama dengan negatif 8, Y sama dengan negatif 8 per E.
Boleh? So di situ ada tempat silap. Okey. Tapi kalau awak awak pakai negatif 8/E di sini pun tak jadi sebab semua benda akan hilang. Okey, sebab masa saya tak cukup. Okey, Nabila cikgu bagi sikit tips. Okey, nanti cikgu tak bagi jawapan untuk soalan 4 dia. Lama bila kita boleh terang? Lepas exam lain baru cikgu akan terangkan soalan 4. Tapi Nabila ada masa awak cuba tengok balik. Okey, awak cuba tengok balik. Nanti awak hi dengan saya share link semula kepada awak dia. Dan awak cuba masukkan jawapan awak semua. Oh, tak boleh. Awak PM saya jawapan awak aja. Tangkap gambar bagi cikgu. Okay. So cikgu bagi tips sikit dia. So dari sini awak nanti akan dapat keturunan dia kan. Okay. Dan awak move ke sini. Sebab keturunan RS sepatutnya sama dengan keturunan PQ. Boleh, cikgu bagi tips kepada awak dia. Keturunan RS sama dengan keturunan PQ. Lepas itu, awak ada keturunan PQ walaupun dalam huruf, okay, iaitu 2/E. Lepas tu, awak ada titik ini ialah G kosong. Awak masuk ke dalam persamaan Y sama dengan MS tambah C. Dan cuba lagi. Cuba lagi ya. So, cikgu sampai sini dulu sebab soalan masa saya tak cukup. Okey, kejap lah. So, Nabila, nanti soalan 4 cikgu tak bagi kamu. Cikgu akan potong saja. Cikgu tunggu jawab.